Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 27 Ogos bersama saya, Adi Akmal Shahrom. Ketika dunia asyik dan lena dibuai kesenangan di samping kemajuan teknologi yang terkehadapan, jangan dilupa konflik kemanusiaan terus berpanjangan akibat kerakusan puak-puak yang belum puas melakukan kezaliman. Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam, terus menjadi rebutan. Malah pelbagai cara dilakukan Zionis Israel untuk menjajah masjid yang mulia itu sejak berdekad-dekad lamanya. Sampai bila kota Baitul Maqdis akan kekal dibelenggu kekacauan dan penindasan? Hakikat yang perlu diketahui, pencerobohan terhadap Masjidil Aqsa semakin rancak sejak Perang Arab Israel 1967. Benar, Masjidil Aqsa telah dijajah hampir 6 dekad lalu. Cuma dari sudut zahirnya, ia belum jelas. Namun, pelbagai usaha meruntuhkannya giat dijalankan secara tersembunyi. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission Malaysia, Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, keadaan semakin getir apabila ada pemimpin entiti penjajah yakni Israel mengesyorkan pembahagian dua kawasan Masjidil Aqsa dengan hanya kurang 1/3 diberikan kepada umat Islam. Baru-baru ini juga apabila ada ahli parlimen daripada parti Likud, Ahmad Halim, yang mencadangkan dalam rang undang-undang di parlimen untuk membahagikan Masjid Aqsa ini kepada dua bahagian. 30% sebahagian daripada Masjid Aqsa di bahagian selatan diserahkan kepada Muslim dan selebihnya kepada Yahudi. Ini juga antara lain merupakan satu cadangan yang sebenarnya telah violent kepada norma antarabangsa, dan pastinya mereka yang berada di Al-Aqsa akan terus untuk mempertahankan Masjid Aqsa. Walaupun hakikatnya sejak hampir 7 dekad yang berlalu adanya usaha-usaha untuk meruntuhkan Masjid Aqsa dan proses pengyahudian kawasan Masjid Aqsa ini berlaku, dan pastinya dalam hal ini desakan daripada masyarakat sivil pastinya perlu ada untuk menyatakan pendirian secara jelas bahawasanya sebarang pencabulan terhadap Masjid Aqsa dah sangat tidak dibenarkan. Jelas Ahmad Fahmi lagi, umat Islam harus mengerti tanggungjawab membebaskan Masjidil Aqsa adalah satu tuntutan dan jihad, bukan semata-mata hadir menziarahi dan mengambil gambar masjid di kota suci Baitul Maqdis itu. Global Peace Mission juga jelasnya telah dan akan melaksanakan misi bantuan di Baitul Maqdis yang sedikit sebanyak mampu meringankan beban penduduk Islam yang saban hari berdepan pelbagai sekatan dan penindasan. Kita berharap insya-Allah dalam masa yang terdekat dan masa yang akan datang kita akan sama-sama kelak untuk ke Masjid Aqsa. Bak kata almarhum Profesor Dr. Sheikh Al-Qardawi menyebutkan bahawa Al-Aqsa yantaziruka fatihan la sa'ihan. Al-Aqsa menantikan kita sebagai pembuka, bukan sebagai pelancong biasa. Sementara itu, bantuan kepada rakyat Palestin kini lebih terarah kepada pelbagai projek jangka pendek dan jangka panjang. Ia termasuk bantuan secara terus kepada rakyat yang terkesan akibat penindasan Zionis Israel, selain usaha memperkasa pembangunan insan dan penciptaan peluang pekerjaan kepada warga tempatan. Global Peace Mission Malaysia antara yang menggerakkan penyaluran bantuan kepada saudara seagama di Palestin. Kira-kira 1,000 sukarelawan badan bukan kerajaan NGO berkenaan aktif dalam menggerakkan misi kemanusiaan termasuk di bumi suci berkenaan. Antara yang diusahakan bantuan perubatan kepada mangsa perang, pengedaran kotak makanan termasuk di Baitul Maqdis, bakul sayuran dan agihan daging lembu kepada golongan memerlukan. Turut tidak ketinggalan bantuan kewangan dan pemberian barang permainan untuk kanak-kanak. Bantuan kerja-kerja baik pulih rumah juga ditawarkan kepada pemilikan kediaman yang berdepan kerosakan akibat perang.
Sementara itu, isu pengangguran yang tinggi dalam kalangan penduduk Palestin juga wajar diberi perhatian dan peluang pekerjaan harus lebih banyak ditawarkan bagi memastikan survival dan pembangunan insan di negara itu dapat dijana sebaik mungkin. Global Peace Mission juga membuka peluang kepada rakyat Malaysia yang prihatin untuk bersama-sama menzahirkan sokongan dengan menyalurkan bantuan kewangan ke akaun Maybank Global Peace Mission Malaysia bernombor 5642 2161 1602 atau akaun Bank Islam bernombor 1402 3010 029224 atas rujukan GPM Hijrah. Maklumat lanjut juga boleh diperolehi menerusi laman sesawang www.jomsedekah.com. Tindakan menampar secara bergilir-gilir ke atas seorang pelajar Islam 7 tahun oleh rakan-rakannya di India Khamis lepas, satu insiden berunsur perkauman yang tidak boleh dipandang remeh. Biarpun membabitkan kanak-kanak, namun ia menterjemah bahawa wujudnya kebencian yang semakin memuncak ke atas agama Islam di samping penganiayaan dan kezaliman ke atas individu yang tidak berdosa. सही कह रहे हैं जी पढ़ाई खराब हो Kira-kira sejam, Muhammad Al-Tamesh dilempang satu persatu oleh rakan-rakan bukan Islam atas arahan gurunya, Trapta Tyagi. Menerusi rakaman video yang tular, guru wanita berkenaan dilapor berkata, "Saya mahu pelajar-pelajar Islam nyah dari sini." Ibu mangsa Rubina berkata, anaknya menangis ketika pulang dari sekolah. Katanya Muhammad Al-Tamesh trauma dengan apa yang berlaku dan beliau menyifatkan seorang guru tidak sepatutnya bertindak sedemikian ke atas kanak-kanak. Bapa mangsa Muhammad Irsyad pula kesal dengan tindakan guru berkenaan yang menyuruh setiap pelajar di dalam kelas menampar anaknya seorang demi seorang. Jelas Muhammad Irsyad, anaknya kini jelas telah menjadi mangsa kepada fenomena kebencian ke atas Islam di India. Muhammad Irsyad dilapor enggan membuat laporan polis maupun membawa perkara itu ke mahkamah. Sebaiknya hanya mahu memindahkan anaknya ke sekolah lain dan mendesak pemulangan semula yuran yang telah dibayar. Sementara itu, polis tempatan mengarahkan agar penyebaran video tular itu dihentikan. Sekian Globe Al-Hijrah edisi 27 Ogos. Lagi laporan mendalam berita antarabangsa dan dunia Islam dalam Globe Al-Hijrah setiap Ahad jam 8.45 malam. Saya Adi Akmal Shahrom. Assalamualaikum dan selamat malam.